dibantu oleh seorang lagi pemain yang membuat penampilan terbaru bersama skuad kebangsaan, iaitu Helmi Ramli dari Terengganu. Di samping Aidil Fazli Shah Asaruddin Putra. Di bahagian jentera tengah yang akan dikemudi oleh Kapten Syafiq Rahim. Seperti biasa, tiada perubahan ketara dilakukan dengan meletakkan Kunalan, Syafiq, Amar dan juga Amirul Hadi sebagai pemain yang akan mencorakkan perjalanan mereka menuju ke gawang pasukan Chinese Taipei. Dua peledak yang diberikan tugas untuk memburu gol awal ialah, mungkin anda tertanya-tanya, yang pasti Safi Salih dan juga Syafiq Rahim Safi Salih dan juga Badrul Bakhtiar diberikan tugas untuk bertindak selaku peledak. Baik, sebelum itu kita saksikan detik-detik menarik pada perlawanan Malaysia berdepan dengan Myanmar tempoh hari, di mana Malaysia menang dengan 2-0. Jadi kita saksikan terlebih dahulu aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat. Saingan di Stadium Sultan Muhammad keempat nyata satu proses untuk mematangkan skuad ini. Dengan kehadiran ribuan penonton di Stadium Sultan Muhammad keempat, nyata saingan di Kota Baru menampakkan keyakinan dengan Amirul Badrul Bakhtiar antara pemain-pemain yang menampakkan kesungguhan bahawa skuad ini berada dalam kelas yang tersendiri selepas mengharungi saingan Piala AFF, dan selepas itu perlawanan persahabatan demi persahabatan yang dilalui mereka tanpa sebarang kekalahan setakat ini menceritakan bahawa mereka kini sudah bersedia untuk berdepan dengan tugas yang lebih getir, khususnya pada saingan berdepan dengan Chinese Taipei pada malam ini. Begitulah antara yang telah dilalui oleh pasukan kebangsaan menentang dengan Myanmar pada 18 Jun lalu di Kota Baru. Selebihnya dari 5 pertemuan ataupun 5 perjalanan perlawanan yang telah dilalui, mereka menang 3 seri 1. Begitulah kedudukan ranking 143 dunia, sementara lawan mereka nanti iaitu Chinese Taipei berkedudukan ranking 160 dunia. Bagaimana pula kesebelasan bagi pasukan Chinese Taipei dengan pemain-pemain yang dijangka akan menjadi tumpuan utama adalah pemain kembarnya, iaitu Loh Shin An dan juga Loh Shin Hien, pemain yang memakai jersey nombor 9 dan juga 10, di samping Shan Han, iaitu pemain yang memakai jersey nombor 7, yang dikatakan mempunyai gerakan-gerakan yang mampu mengkucak-kacirkan barisan pertahanan pasukan kebangsaan untuk pasukan Chinese Taipei. Baik, sesi latihan nyata sesuatu yang ingin disaksikan, bagaimana walaupun pada awalnya beberapa pihak menyatakan bahawa saingan sesi latihan ini eloknya tidak diberikan gambaran sewajarnya, tetapi sesi latihan pasukan kebangsaan berlangsung dengan tenang dalam suasana yang cukup gembira di kalangan pemain-pemain. Safi Salih kembali semula selepas bersama dengan klub di Indonesia, walaupun Khairul Fahmi Cik Mat dikabarkan mengalami kecederaan tetapi tidaklah begitu serius, dan Datuk K. Raja Gopal mengambil keputusan untuk meletakkan Syabini Alawi pada malam ini. Di samping kepulangan juga beberapa pemain yang sudah sinonim dengan Datuk K. Raja Gopal, antaranya Aidil yang kembali semula selepas mengalami kecederaan pada perlawanan menentang Myanmar tempoh hari, walaupun tidak begitu serius. Yang pasti juga saya ingin melihat sejauh mana keupayaan pemain-pemain yang mempunyai persembahan yang agak menarik juga sejak kebelakangan ini, umpamanya Chanturu yang turut berada dalam senarai pemain-pemain yang diletakkan di bangku pemain simpanan bagi pasukan kebangsaan. Selain itu, hari ini juga berlangsung perlawanan-perlawanan kelayakan membabitkan zona Asia, umpamanya perlawanan di antara Kemboja dan juga Laos, Sri Lanka, Filipina, Vietnam, Macau, Mongolia, Myanmar, Nepal, Timor Leste, Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan, Palestin. Setakat ini Afghanistan ketinggalan 1-0 di tangan Palestin, sementara Bangladesh sedang mendahului Pakistan 2-0. Vietnam pula sedang di depan dengan 1-0, sedang berada di depan pada pertemuan dengan pasukan Macau memasuki minit ke-23 setakat ini. Begitulah gambaran lain-lain perlawanan yang turut akan berlangsung ataupun sedang berlangsung pada ketika ini. Okey, di bahagian pasukan kebangsaan, bagaimana keupayaan Datuk K. Raja Gopal meletakkan kepercayaannya sepenuhnya
pada bau Safi Salih dan juga Badrul Bakhtiar. Bad walaupun mengalami kecederaan sebelum ini, dilihat kembali di form yang sebenar dan dia dilihat mungkin akan menjadi aset penting, mungkin akan meletakkan Safi Salih di belakang, meletakkan Bad di depan untuk setidak-tidaknya mengaburi perjalanan pasukan Chinese Taipei, kerana mereka meletakkan Safi Salih antara pemain yang perlu diberikan perhatian untuk perlawanan pada malam ini, kata Sung Lo ataupun jurulatih pasukan Chinese Taipei. Skuad pimpinan Sung Lo itu dilaporkan telah mengadakan beberapa sesi latihan insentif sejak beberapa bulan lalu dengan menyertai Piala Cabaran AFC dan juga latihan pusat di Korea Selatan. Dan kapten pasukan yang dikatakan sebagai pasukan yang baru untuk membina kembali kegemilangan bola sepak Chinese Taipei ataupun Taiwan pada saingan pentas antarabangsa. Chinese Taipei merupakan ahli gabungan OFC dari tahun 19. Turut kelihatan adalah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Sabri dan juga timbalannya Datuk Razali Ibrahim dan juga timbalan Presiden FAM Tan Sri Anwar Musa. Dan pemain-pemain kini telah pun berada menuju ke sepak mula untuk saingan pusingan kelayakan Piala Dunia 2014. Perlawanan di antara pasukan Malaysia berdepan dengan Chinese Taipei. Suka diingatkan, jaringan yang lebih selesa diperlukan untuk membawa bekalan yang lebih selesa pada perlawanan yang kedua yang akan berlangsung pada 3 Julai Ahad nanti di Stadium Taipei Municipal di Taiwan. Jadi tanpa membuang masa, gambaran lanjut terus saja bersama dengan Datuk Haji Hasbullah Awang. Terima kasih Hafizal. Gambaran dapat kita berikan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pertemuan pertama, perlawanan pertama untuk pusingan yang pertama ini bagi Malaysia bertemu untuk pasukan Taiwan. Gambaran yang lebih menyedihkan untuk kita kerana pasukan kita belum pernah mara ke pusingan kedua dalam kancah Piala Dunia sejak 1974 menyertainya. Dari gambaran inilah yang mau ditukar oleh pemain yang kita saksikan berpakai baju biru dan putih yang mengangkutai pasukan Malaysia. Satu kebangsaan Taiwan. Barisan pemain-pemain pasukan Taiwan yang diturunkan oleh jurulatih mereka Lu Jixiang. Pada tandingan pasukan Malaysia di bawah pimpinan Dato' Ki Raja Dolal. Dengan barisan pemain-pemain negara Harimau Malaya turun ke padang dalam perlawanan pertama untuk pusingan pertama sebelum mereka akan bermain pula di Chinese Taipei atau di Taiwan pada 3 bulan Julai nanti pada sebelah petang. InsyaAllah kami juga akan bawakan secara langsung perlawanan kedua itu.
Barisan pemain negara nampaknya tidak dapat menurunkan kena gol Khairul Fahmi, tapi berjaya menurunkan Syarbina Alawi dan di bahagian pertahanan pula agak kebal dengan Fazil Shah dan Adil Safwan di depan ataupun di tengah depan kedua gol, sementara Azharuddin Putra dan Haimi Ramli akan bertindak di bahagian kiri dan kanan pertahanan. Juga Syafiq akan bertindak sebagai midfield penyerang dibantu oleh Amar Hidan bertindak sebagai defensif untuk bahagian midfield. Berkembar dengan Khairul Gunalan dan Amir Hadi Zainal, Badrul Bakhtia dijangka bertindak sebagai backup striker kepada Safi Salih yang belum menjaringkan gol untuk negara sejak menjaringkan gol ketika Piala AFF. Safi Ibrahim sekali lagi membawa harapan negara bersama dengan ketua pasukan Chinese Taipei atau Taiwan iaitu Ji Yulin. Pada pertandingan ialah Jaya Harap Alwi dari Thailand, sudah tidak asing lagi sebenarnya, dia sering menjadi pengadil di sini dan dibantu oleh Tawik Kempang dan juga Tenghan. Barisan pemain Taiwan untuk meletakkan formasi 4-4-2. Inilah dia pemain-pemain Malaysia. Dapat kita lihat tuan pasti diberikan kepada Safi Salih di depan yang akan dibantu oleh Badrul Bakhtia, tetapi dengan menarik ada Safwan dan Fazil Shah di bahagian pertahanan juga berusaha untuk melindungi Syarbina Alawi, walaupun selalunya Aidil ataupun Fazil Shah bergantungan dengan seorang lagi pemain dari pasukan bawah 23 tahun negara Muslim. Kali ini Aidil diletakkan kerana pengalaman yang ada dan pemain yang berasal dari Indonesia. Barisan pemain Chinese Taipei dapat kita lihat tidak menurunkan pemain yang berpengkalan di Eropah. Semuanya pemain yang beraksi di tempat sendiri, tetapi perhatian diberikan 9 dan 10 Loh Chin Ang dan Loh Chin Eng yang akan bertindak di bahagian serangan, walaupun memburus 9 itu dikatakan akan bertindak sedikit di bahagian itu.